Kita sebagai seorang Menteri Keuangan, ni saya pemudahkanlah, satu hari dia pergi kerja. Dia pun tengok dokumen. Tengok dokumen ini, tengok tender ini, tengok tender itu. Sebab tu minggu pertama kan dia jadi Menteri Keuangan tu kan, tengok atas meja dia berselerak. Sebab dia nak buka dokumen satu-satu ni, dia nak teliti. Bila dia tengok, dia kata, kenapa tender ni terlalu besar? Malah Datuk Seri Anwar kata, kerana exercise yang dia lakukan, due diligence yang dia dah lakukan, telah menjimatkan 1 bilion lebih daripada segi kontrak duit kerajaan. 1 bilion. Kita tak faham, kita tak nampak 1 bilion tu jumlah macam mana, tuan-tuan. Kalau kita letak 1 juta tu sebagai saat, atau kalau kita letak nombor 1 tu sebagai 1 saat, 1 juta tu 11 hari. Tuan-tuan kira, kalau 1 juta saat tu bersamaan dengan 11 hari. Katakanlah, nombor 1 tu, 1 adalah bersamaan dengan 1 saat, 1 juta bersamaan dengan 11 hari, lebih kurang. 1 bilion, tuan-tuan tahu berapa jumlah dia? Bersamaan 32 tahun. Itu beza dia. So, bila kerajaan jimat 1 bilion, jumlah itu 1000 juta. 1 juta tu ada 1000. Ada 1000 1 juta. Macam itulah umpama dia. So, bila Datuk Seri Anwar lihat, dia kata, ni discrepancies, ini ada macam ada kepenjangan, ini macam ada pelik, so dia hantar report itu kepada SPRM. Dia bagi kepada SPRM. Bukan hantar report, dia bagi pada SPRM. SPRM pula, dia tengok dokumen tersebut, maka mereka melakukan tugas mereka sebagai Badan Pencegah Rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. So, dia menyelidik. Bukan kata salah dulu, tak. Dalam negara kita ada maksim innocent until proven guilty. Betul, kita setuju. Dalam masa yang sama, dilihat juga akaun bank bersatu. Akaun audited account 2020, 2021. Bila buka akaun ni, macam mana 2020-2021 ada 257 juta lebih sebagai pendapatan dia, tuan-tuan. So, kita pelik lah. Bukan kita, dia pelik lah kan. Persoalan. So, kita bukannya nak tuduh dia lagi, belum. Tapi jawab soalan tu lah. Kenapa? Dari mana duit tu datang? Siapa bagi? Pelik lah, kita pelik. Tiba-tiba dia jadi kerajaan 2 tahun. Lepas itu, dia boleh terima. Lepas, orang kata COVID punya darurat dan dana dan sebagainya. Tiba-tiba bersatu boleh terima duit dalam ratusan juta. Dia timbul persoalan lah. Dia timbul persoalan. Jadi bila timbul persoalan itu, belum menuduh lagi ni, timbul persoalan. Jadi tuan-tuan, so sekarang ini Muhyiddin kena jawab. So dia dipanggil. Dan hari ini dia mengatakan, dia bersumpah, wallahi saya tidak terima 1 sen pun, Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, terima kasih John. Beliau tidak pernah menerima bayaran sehingga 300 juta daripada kontraktor di bawah projek Jana Wibawa dan menganggap tuduhan ke atas beliau sebagai tidak berasas. Kita akan cerita Jana Wibawa ni sekejap lagi. Pengurusi Perintah Nasional itu menegaskan demikian selepas ditanya mengenai sesi soal siasat yang dijalankan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Ketika itu, negara dilanda pandemik COVID dan paling teruk terkesan adalah pihak kontraktor, Bumi Putra yang memerlukan bantuan. Idea itu datang daripada Datuk Seri Tengku Zafrul kepada saya dan saya setuju. Ia kemudian dibawa kepada kabinet mendapat kelulusan. Wallahi saya tidak terima 1 sen pun. Saya beritahu SPRM, saya tidak mengenal mana-mana kontraktor itu pada masa itu. Kementerian Kewangan yang membawa masuk senarai kontraktor. Nama-nama kontraktor itu adalah kontraktor yang mendapat kelulusan CIDB dan sebagainya. Blablabla. Okey. Beliau hadir ke pusat Melbelah bagi melancarkan kempen. Jelas Muhyiddin sekiranya mereka boleh memanggil Menteri Keuangan pada masa beliau mentadbir negara. Ya, betul. Zafrul pun dipanggil pada ketika itu. Now, that is bare denial. Bare denial is not a defense. Dia kata dia tak kenal, dia tak tahu. Cerita sama dengan Najib dulu. Tak kenal, tak tahu, tak kenal, tak tahu. Tak tahu sebenarnya duit tu masuk, tak tahu jolo. Dia cerita tak kenal, tak tahu. Now, itu bukan persoalan dia. Dan kita tak kata pun dia ambil duit itu. Tak. Tetapi adakah kelulusan tersebut berkaitan dengan menteri-menteri yang terlibat meluluskan? Kadang-kadang tuan-tuan, mungkin duit masuk ke dalam akaun bersatu itu tak ada isu. Tetapi bila kita trace back, sebab tu, again,
Saya tanya Claire Brown hari tu kan, saya borak dengan dia. Saya tanya dia, macam mana you sebagai investigative journalist ni, macam mana you boleh tangkap Jolo? Dia kata apa? What you do is, you cari satu benda, you cari satu peristiwa. So dalam kes ni, Jana Wibawa, dalam kes ni Dana 300 juta tiba-tiba masuk dalam satu parti yang berusia 3 tahun pada waktu itu. Parti baru berusia 3 tahun, baru memerintah 3 tahun, 4 tahun, tiba-tiba ada dana 400 juta, 200, 300 juta dalam akaun dia. So you bermula dari situ. And then kau masuk, tengok siapa yang bagi duit, and then you trace back. Kalau you trace back, you akan jumpa mereka-mereka pemain-pemain dan juga orang-orang yang akhirnya kita akan nampak penyeleweng yang jadi orang kata apa, orang tengah penyeleweng yang akan jadi perasuah, penerima rasuah dan pemberi rasuah di dalam permainan ini. So you just have to trace back. Sebab itu kita kata ini bukan isunya dia nak terima berapa ratus juta pun. Itu Anwar sendiri kata tadi, kalau dia bersih, buat apa nak takut? Dia bersumpah, wallahi, itu by denial. By denial bukan defend. Biar dia laksanakan tanggungjawab. Kalau tak ada masalah, dan tak ada masalah lah. Dan kalaupun ada kadang-kadang berlaku rasuah, kadang-kadang bukan Muhyiddin. Berkemungkinan yang melakukan rasuah tersebut orang lain. Tetapi ada tak kemungkinan dia terpalit sekali? Ada. Boleh. Terutama apabila dia yang menandatangani sebagai Perdana Menteri. Ataupun menteri di dalam jabatan-jabatan tertentu atau kementerian tertentu. Contohnya, tebatan banjir. Sebab antara perkara yang disebut oleh Dato' Seri Anwar berkaitan dengan projek bilion ni adalah projek tebatan banjir. Kan? Bila Muhyiddin Yassin kata, saya dipanggil SPRM bukan sebagai suspek. Hari ni dia kata, saya dipanggil SPRM bukan sebagai suspek. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin mengesahkan beliau dipanggil menteri memberi keterangan bukan sebagai suspek. Betul. Kita tak menafikan. Tetapi bukan bermakna dia tidak boleh jadi suspek selepas ini. Banyak kes tuan-tuan, kalau kita faham dan ikuti perkembangan kes-kes jenayah ni, banyak kes orang itu dipanggil sebagai saksi, tiba-tiba lepas tu dia jadi suspek. Ada memberi keterangan biasa, tiba-tiba dia jadi suspek. Ada. Bukan saya nak kata Muhyiddin bakal jadi suspek. Tak. Maksudnya jangan bangga sangatlah. Jangan action sangatlah kata, aku bukan dipanggil sebagai suspek. Bukan seolah-olah lepas tu tak boleh nak dipanggil sebagai suspek. Boleh. Kalau ada cukup bukti dah dikumpul, ada kemungkinan lepas ni suspek bertukar. Tuduhan boleh ada. Dan kadang-kadang dalam investigation, bila dia siasat, dia nak siasat A, tiba-tiba dia keluar B. Contoh. Again, cerita Claire Brown, dia cerita kat saya. Dia kata apa? Dia nak siasat dulu Taib Mahmud. Bila dia tengok Taib Mahmud dengan Bustari Yusof, abang kepada Fadilah Yusof, dia nak tengok masa tu Bustari Yusof. Bila dia tengok Bustari Yusof, mesti ada seorang mamat Cina ni. Dia tengok siapa mamat Cina ni? Budak muda, tiba-tiba ada sebelah Bustari, ada sebelah Taib Mahmud. Ada berkaitan lah, bukan sebelah. Maksudnya ada, nama dia akan muncul pop up. Bila dia tengok nama dia Jolo. So dia follow Jolo ni. Lepas tu dia pergi ke Terengganu, dia jumpa Najib dan sebagainya. So itu dia bermula. Asal investigation dia kepada Taib Mahmud. Tapi kemudian dia boleh pergi ke tempat lain. Tu saya kata, investigation ni, bila kita menyiasat ini, kita pun tahu kan. Kadang kita siasat satu perkara, tapi dia boleh pergi kepada perkara yang lain. So, sabar. Ada juga yang kata, nampak sekarang ni, korang menipu. Kalau betul bersalah, tangkaplah. Tu saya kata, Anwar Ibrahim, dalam keadaan dia bukan Menteri Keuangan dan Perdana Menteri, telah mendedahkan skandal 1MDB pada tahun 2011. Najib ditangkap 2019, tuan-tuan. Rafizi mendedahkan NFC pada tahun bila? Saya tak ingatlah tahun bila kan. Tahun, lebih kurang lah 2011-12 macam tu, 13. Kena tangkap bila, tuan-tuan? Kita tengok. Dia ambil masa. Sabar. Saya kata tadi. Sabar. Dan sabar itu separuh dia beriman kan? Sabar. So, bila time comes, saya kata macam ni. Anwar bukan seorang Perdana Menteri pada waktu 1MDB didedahkan, Najib boleh kena. Pandora Papers dan sebagainya. Ini bayangkan tuan-tuan, dia seorang Perdana Menteri, dia seorang Menteri Keuangan. Kenapa dia nak minta? Sekarang tuan-tuan nampak tak? Kenapa dia nak jawatan Menteri Keuangan tu? Dia tak hadap sangat jawatan Menteri Keuangan, tetapi dia nak tengok sendiri skandal-skandal supaya tidak ada orang lain yang ambil dokumen tu tiba-tiba sembunyikan. Kita bukan nak menuduh, manalah tahu tiba-tiba Menteri A ni bukan Anwar Ibrahim. Boleh kau tim.
Tapi kalau Anwar sendiri dia tengok, dia nak lihat sendiri. Tak semestinya kau tim lah. Kan? Kadang-kadang dia tak nampak sebagaimana Anwar nampak, seorang menteri yang berpengalaman dalam kebahagiaan keuangan. Dia nampak. Dia lihat. Dia pelik, dia persoalkan. So dia Perdana Menteri, dia Menteri Keuangan. Dengan dokumen ada dekat tangan dia, dia lihat hari-hari, tuan-tuan tak fikir benda tu nanti akan lebih accurate. Bukan saya kata akan, lebih accurate berbanding 2011. Dia setakat seorang ketua pembangkang. Sebab itu saya kata jangan risau. Jangan risau. Kalau dia nak panggil, nanti dia panggil lah. Jangan risau. Okay, sekarang ni secara asasnya hari tu Perdana Menteri lebih kurang 2 minggu lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada menyebut bahawa Kerajaan Pakatan Harapan tidak ada masalah untuk SPRM untuk menyiasat mana-mana parti termasuk Pakatan Harapan berkenaan dengan dana di dalam parti politik mereka. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan juga, macam saya sebut dari itu, setiap tahun parti politik, NGO dan sebagainya perlu mengemukakan audit kepada ROS. Ini yang pertama yang kita kena faham. Jadi penyiasatan itu berlaku setelah terdapat discrepancies. Ada satu, bukan discrepancies, tapi kepelikan. Bukan discrepancies, tapi kepelikan pada akaun bersatu yang tiba-tiba dalam tempoh 2 tahun, sewaktu COVID 2020 dan 2021, mempunyai dana lebih 250 juta. Menurut Perdana Menteri, lebih 300 juta. Tapi secara detail yang saya lihat, 257 juta pendapatan dalam tempoh 2 tahun, sewaktu COVID. Kemudian siasatan itu dilakukan. Dan juga terdapat siasatan terhadap dikatakan menantu Muhyiddin Yassin yang dikatakan menjadi orang tengah. Okey, menantu Muhyiddin Yassin yang dikatakan menjadi orang tengah. Dan siasatan SPRM itu berlaku. Kemudian beberapa orang pun ditangkap, bukanlah ditangkap, tapi disiasatlah, ada yang ditangkap, ditahan reman untuk tujuan ini. Dan Muhyiddin Yassin sendiri dipanggil semalam bagi tujuan membuat untuk tujuan siasatan terhadap kes ini. Right. So kita dengar dahulu, kita faham kenapa saya nak bawa balik semula kes ini. Okey, ini berita 2 minggu lepas, lebih kurang Februari 2 bulan. PH prepared to be investigated by MACC, says Anwar. PKR and component parties in Pakatan Harapan are prepared if the authorities want to investigate and coalition's financial account. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim said PKR and component parties in PH had always promptly sent its financial statement to be audited by the ROS annually. Macam saya kata tadilah, bahawa PH memang sentiasa menghantar financial statement kepada ROS setiap tahun. Ini memang amalan bukan PH saja, semua parti. I have no problem if the Anti-Corruption Commission, MACC, receives report and wants to investigate us. He was asked to comment on the statement made by the PBBM leaders who have challenged PKR and DAP to publish the audited account. 2 days ago, Dr. Datuk Marzuki, former Principal Private Secretary to Muhyiddin Yassin, had published bersatu party account statement for the year 2020 and 2021. In the posting in the social media account, Marzuki said that the statement were tabled during the party's General Assembly and it was to be submitted to ROS. For those who accuse Bersatu of receiving 4 billion from the 92.5 billion Economic Stimulus Package Fund, you can see the audited party account statement for 2020 and 2021. Bagi mereka yang menuduh Bersatu menerima 4 bilion, tengok ni akaun ni, dia kata. Now, tanpa dia ketahui bahawa benda perbuatan itu dia makan diri. Sebab itu ada seorang TikToker PN yang ulung di dalam TikTok ni lah. Dulu pernah mencabar saya, dia kata dia nak cabar saya debat. 8 kali aku cabar kau. Kenapa kau tak berani sahut perdebatan tersebut, sahut cabaran debat? Saya kata, saya tak tahu pun pasal debat. Kan? Kat mana kau sebut? Dalam live aku lah. Aku tak masuk live kau. Jadi macam mana aku nak tahu? Nak sebutkanlah live sendiri. So tak apalah, saya pun masuklah dalam live. Masa tu live Yani lah. Yani. Bila saya masuk live Yani, dia pun masuk. Okay, kita mula debat lah. Saya kata, jom kita debate. So dia kata, I have your video accusing. I have your video. Saya kata, saya ada video kamu menuduh duit 4 bilion masuk dalam akaun Bersatu. Saya kata, are you sure saya kata 4 bilion masuk dalam akaun Bersatu?
Tak, saya tanya. Kamu clear, jelas menuduh saya menuduh. Kamu menuduh saya mengatakan bahawa ada 4 bilion masuk dalam akaun Bersatu. Are you sure? Tak adalah. There. Saya tak pernah kata 4 bilion masuk dalam akaun Bersatu. Tetapi ada skandal melibatkan 4 bilion. Ada beza, tuan-tuan. Ada beza. Saya tak pernah kata 4 bilion tu masuk dalam akaun Bersatu. Tetapi ada skandal melibatkan 4 bilion. Dan skandal itu tak semesti kena masuk dalam akaun. Kita dahulu Sarawak Report pernah kata lebih 90 juta melibatkan pemimpin PAS. Kalau kita baca, dia artikel dia panjang tapi dia sebut sependek je. Melibatkan pemimpin PAS. Dia tak pernah kata akaun duit 90 juta itu masuk dalam akaun PAS. Tak pernah. Sebab bila saya borak dengan Claire, dia kata apa? Ada di antara duit itu melalui cash transaction. Dia withdraw, dia bagi cash. Ada melalui akaun-akaun peribadi, tetapi itu dalam jumlah yang tak banyak. Kebanyakannya adalah cash transaction. Dan dia ada bukti kalau sekiranya Hadi meneruskan saman di London pada waktu itu, dia nak bawa bukti CCTV, dia nak bawa bukti receipt. Tapi sebab Hadi tarik balik, so dia tak jadi bawa bukti. Kenapa dia tarik balik? Itu kena tanya Haji Hadi lah. Hadi kena bayar dia 1.4 million. Poinnya dekat sini, skandal itu tak semestinya kena melalui akaun. Ada juga skandal berkemungkinan tak melalui akaun pun. Cash transaction. Dia tahu, saya tahu, ramai orang tahu. It's an open secret. Kalau tuan-tuan berminat macam mana skandal tu berlaku, tuan-tuan tengok cerita Shivaji The Boss. Cerita Tamil ni dia banyak yang melibatkan skandal-skandal keuangan. Tapi salah satu yang saya suka adalah Shivaji The Boss. Rajanikan tu kan. Tengok cerita tu. Walaupun cerita tu lawak-lawak sikit, tapi itulah kaedahnya. Macam mana duit disimpan dalam bumbung rumah, dekat dinding, diletak dalam guni dan sebagainya. Dia tak semestinya melalui transaction account. Walaupun ada melalui transaction account. Contohnya kes Najib Tun Razak. Kes Rosmah. Rosmah terbaik. Begitu juga kes Zahid Hamidi. Saya tak takut nak sebut ini kes dalam mahkamah. Transaction itu bukan melalui akaun, dia cash, dibawa melalui tunai. Dan saya juga ada cerita bagaimana seorang kontraktor ni dia rasuah seorang pemimpin 35 juta cash. Dia yang rasuah pemimpin, dia cerita kat saya. Cuma saya tak boleh kata apalah, dia cerita. Bohong dia, bohong saya lah. Projek tu bernilai 350 juta, pemimpin tu minta upfront 10%. So saya tanya dia, mana kamu dapat duit cash tu? Macam-macam lah Is. Pinjam sana, pinjam sini, gadai itu, gadai ini. Semata-mata nak dapat projek tu. Dapat tak projek tu? Dapat. Memang dapat. Tapi aku kena bayar 35 juta upfront. Cash. Again, faham maksud saya? Bukan dia orang tak tahu, tuan-tuan. Dia orang tahu. Tapi sebab dia nak cari alasan. Alright, so kita dengar statement seterusnya. Okay. So ada video daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, kita dengar. Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim on Thursday, February 2nd, dismissed claims that the government under his leadership is using the Malaysian Anti-Corruption Commission as a tool to kill its political foes. The Unity government, he said, would not interfere with investigation by the MACC or any other enforcement authority against any party or individual. Badan politik pembangkang yang dalam badan kehakiman kekal bebas. Jadi adalah tidak bertanggungjawab bagi tokoh-tokoh parti politik pembangkang yang dalam proses siasatan membuat tomahan tentang campur tangan dari pihak kerajaan perpaduan. Kita tidak mengulangi sikap menekan seperti yang dilakukan dulu. Kita tidak menggunakan pada badan ini. Yang berlaku ada dua hal. Pertama ada laporan yang dibuat pada pihak PDRM dan SPRM tentang penggunaan wang oleh Parti Bersatu. Kedua, saya buat menjalankan kerja saya, tugas saya di Kementerian Kewangan dan melihat projek-projek yang mendalam belanja terlalu tinggi tanpa proses tender. Kalau proses tender itu tidak dilakukan umpamanya dan
kos itu tidak melambung, itu tidak jadi isu. Kita dapati kos itu terlalu tinggi. Maka saya dedahkan maklumat dari Kementerian Keuangan. Yang dilakukan oleh SPRM itu tidak tertakluk kepada pandangan saya. Dia lakukan siasatan yang rapi yang didapati dalam akaun parti dan mencecah lebih 300 juta ringgit. Tentulah harus dijelaskan. Ya. Jadi harus pimpinan parti, sekiranya mereka benar bersih seperti mana yang diceritakan, dia kena jelaskan kepada badan penyiasat mengapa dalam masa singkat begitu boleh mengumpul wang sebegitu banyak, dari sumber mana dan kepada siapa. Itu tugas SPRM dan barulah dibawa kepada Peguam Negara ikut proses. Ikut proses, tuan-tuan. Okay. Kita nampak sendiri apa yang Datuk Seri Anwar kata tadi.